dipersetujui dalam perjanjian tersebut, diambil peluang oleh Rasulullah SAW untuk menghantar utusan ke seluruh Jazirah Arab. Rasulullah SAW hantar utusan-utusan kepada kerajaan-kerajaan yang ada, kabilah-kabilah yang ada sekitar tanah Arab ini, untuk mengajak mereka bersama-sama dengan Islam. Dan bila mana ini berlaku, orang-orang Quraisy di Mekah mula rasa tak senang, sebab Rasulullah mula muncul sebagai ketua negara, yang mana Rasulullah hantar utusan dengan macam mana yang peristiwa kita tahu, bila mana Rasulullah nak hantar utusan dengan apa namanya, cop mohor, membuktikan bahawa Rasulullah SAW sudah pun mempunyai negara yang berdaulat pada ketika itu. Jadi bila ini berlaku, maka tak sampai tempoh 2 tahun itu, tak sampai tempoh 10 tahun, pada tahun kedua perjanjian tersebut, tahun ke-7, berlaku peristiwa yang mana penyerangan antara Bani Bakr dengan salah seorang dari salah sebuah kabilah yang bermusuh dengan Bani Bakr, yang mana Bani Bakr ini merupakan bersekutu dengan Rasulullah SAW. Bila mana Bani Bakr diserang, di kala itu mereka minta pertolongan daripada Mekah. Abu Jahal waktu itu sebab marahkan dengan Rasulullah, marahkan dengan orang-orang Madinah, maka dia pun menghantarkan bantuan kepada Bani Bakr. Selain daripada itu, sepanjang tempoh perjanjian tersebut berlaku peristiwa yang mana ada sebahagian sahabat, selepas peristiwa itu perjanjian itu ditandatangani, sebahagian sahabat daripada Mekah lari ke Madinah. Bila sampai di Madinah, bertemu dengan Rasulullah SAW, Rasulullah bagi tahu bahawa mereka terikat dengan perjanjian, bahawa mereka perlu mengembalikan mereka, orang-orang yang datang daripada Mekah ke Madinah, mereka kena kembalikan ke Mekah. Maka tak lama selepas sahabat-sahabat ini datanglah rombongan daripada Mekah menuntut supaya mereka dihantar balik. Maka dalam satu peristiwa, seorang sahabat, ada 2 orang datang daripada Mekah nak bawa dia balik, maka mereka pun bawa sahabat ni balik. Dalam perjalanan, waktu mereka berehat, sahabat ni berjaya melepaskan diri, kemudian membunuh kedua-dua orang yang datang dari Mekah ini. Lepas tu dia patah balik jumpa dengan Rasulullah SAW dan tanya macam mana. Rasulullah kata, aku dah sempurnakan janji aku untuk kembalikan kamu, tapi kamu tak boleh berada di Mekah, tak boleh berada di Madinah. Maka sahabat ni pun, saya lupa nama sahabat ni. Sahabat ni kemudian naik pergi satu tempat yang merupakan, yang letaknya dalam perjalanan antara Madinah dengan Syam. Bermula dengan seorang, kemudian bila mana cerita sahabat ni diketahui oleh sahabat-sahabat daripada Mekah, seorang demi seorang datang bergabung dengan sahabat yang tak boleh nak masuk Madinah ni, bergabung di satu tempat. Dan kemudiannya bila mana bilangannya semakin ramai, sehingga sebagai riwayat kata mencecah angka ratusan orang, maka mereka mula mengganggu mana-mana rombongan kabilah yang datang daripada Mekah menuju ke Syam. Mereka mula ganggu. Mereka nak rampas balik harta mereka yang hilang, yang dirampas oleh orang musyrikin Mekah waktu mereka berada di Mekah. Jadi bila mana orang Mekah melihat perkara ini sebagai satu ancaman, akhirnya mereka hantar utusan kepada Rasulullah SAW bagi tahu, ya Muhammad, perjanjian ini semacam tak jadi ya. Jadi mereka batalkan perjanjian, yang mana orang Mekah yang lari ke Madinah tak boleh perlu kembalikan, itu mereka batalkan. Satu tema tu mereka batalkan. Maka di kala itu para sahabat Rasulullah pun hantar utusan kepada sahabat-sahabat ni, dan mereka pun datang ke Madinah dengan penuh rasa gembira sebab dapat bersama dengan Rasulullah SAW. Maka di kala itu para sahabat dapat kembali bersama dengan Rasulullah di Madinah. Dan selain daripada itu, berlakulah peristiwa yang saya sebutkan tadi, sehingga menyebabkan Rasulullah menjadi marah, yang mana kemudiannya daripada itu berlakulah Rasulullah mengumpulkan para sahabat
bertemu dengan para sahabat-sahabat utama, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Uthman dan juga Sayyidina Ali. Kemudian bagi tahu dengan para sahabat untuk bersiap untuk mereka pergi berperang. Jadi dalam keadaan Rasulullah tak bagi tahu pun perkara ini berlaku pada tahun ke-8 Hijrah. Sekarang kita dah sampai ke sempadan tanah halal. Kita dah keluar dari tanah haram Makkah, kita dah masuk ke tanah halal. Jadi inilah tempat. Kita dah tak jauh dah dengan Hudaibiyah. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, selepas daripada berlakunya peristiwa penyerangan terhadap Bani Bakr tadi, maka Rasulullah pun mengumpulkan sahabat dan bagi arahan untuk mereka siap untuk pergi berperang. Tanpa Rasulullah menjelaskan kat mana mereka nak perang, mereka nak perang dengan siapa, tak ada. Rasulullah tak bagi tahu pun. Maka lepas itu bila mana arahan itu disampaikan kepada para sahabat, sahabat pun terus bersiap tanpa mereka mengetahui mereka nak ke mana. Di kala itu datanglah dalam tempoh itu, sebelum daripada itu datang satu ketika Abu Sufyan, raja di Mekah pada ketika itu, datang ke Madinah. Bila mana dia dengar Rasulullah semacam nak menyerang, dah marah dengan apa yang dibuat oleh orang-orang Quraisy Makkah. Maka Abu Sufyan sendiri datang ke Madinah nak jumpa dengan Rasulullah, nak berunding. Kemudian bila Abu Sufyan sampai di Madinah, setibanya Abu Sufyan di Madinah, dia nak jumpa dengan Rasulullah. Dia datang ke rumah Rasulullah, dia datang ke rumah Ummu Habibah. Siapa dia Ummu Habibah? Ummu Habibah ni anak Abu Sufyan. Maka bila mana dia sampai ke rumah Ummu Habibah, dia bagi salam nak masuk, dan dia nak duduk di satu tempat yang memang istimewa disediakan oleh Ummu Habibah untuk Rasulullah SAW. Cepat-cepat Ummu Habibah ambil alas yang biasa digunakan oleh Rasulullah SAW. Dan Ummu Habibah kata, Abu Sufyan tak layak duduk di tempat itu. Maka kemudiannya Abu Sufyan kata, di manakah suami kamu? Ummu Habibah kata, kalau datang sebagai keluarga, sebagai anak, dia boleh layan. Tapi kalau datang atas urusan negara, atas urusan dengan Rasulullah SAW, atas urusan sebagai ketua kerajaan, Ummu Habibah kata dia tak ada urusan apa-apa dengan Abu Sufyan. Nak cerita begitu ketegasan Ummu Habibah terhadap Abu Sufyan pada ketika itu. Dan kemudian itu baliklah Abu Sufyan ke Mekah dalam keadaan hampa, sebab dia tak dapat nak jumpa Rasulullah, tak dapat nak berunding dengan Rasulullah SAW. Jadi tak lama selepas itu, sahabat pun mula, dalam mana mereka dah bersiap nak bergerak daripada Madinah. Datang seorang lelaki yang menghantarkan, dia menulis surat, seorang sahabat, Hatib bin Abi Balta'ah. Dia tulis surat kepada keluarganya di Mekah. Jadi bila mana dia tulis surat, dia upah seorang perempuan untuk bawa surat tu daripada Madinah terus pada keluarga dia di Mekah. Rasulullah SAW dapat wahyu dari Allah SWT tentang perkara ini. Dan Rasulullah panggil Sayyidina Ali, perintahkan Sayyidina Ali, kamu pergi ke satu lembah, di sana kamu akan bertemu dengan seorang wanita, mintalah surat daripada dia. Maka Sayyidina Ali pun terus bergerak mengejar wanita ini tadi sampai ke tempat yang tepat disebut oleh Rasulullah SAW. Itulah perempuan ini. Dan bila mana Sayyidina Ali minta surat, perempuan ni kata tak ada. Pada mula dia tak mengaku. Kemudian Sayyidina Ali kata, sesungguhnya Rasulullah tidak pernah berdusta, dan aku tahu pada kamu ada surat. Kalau kamu tak bagi, nescaya aku akan geledah
kalau perlu bogel, aku akan bogelkan kamu. Maka bila tengok Sayyidina Ali bertegas dan tak sanggup dengan ancaman Sayyidina Ali, maka wanitanya pun serahkan surat yang disembunyikan dalam sanggul rambutnya. Maka Sayyidina Ali pun ambil surat itu, berpatah balik ke Madinah, serahkan pada Rasulullah SAW. Di Madinah, sahabat-sahabat yang dapat tahu bagaimana Hatib bin Abi Balta'ah hantar surat kepada keluarganya di Makkah, sahabat-sahabat rasa marah. Sebagian sahabat kata bila mana Sayyidina Ali sampai bawa surat itu, sahabat kata, ya Rasulullah, izinkan aku penggal leher Hatib bin Abi Balta'ah. Kemudian Rasulullah panggil Hatib dan Rasulullah tanya, kenapa wahai Hatib? Maka Hatib pun sebut, dia kata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini di Mekah sebab dia bukan orang asal Mekah, dia orang luar, datang ke Mekah. Dan bila mana dia berpindah, dia berhijrah ke Madinah, keluarga dia di Mekah tinggal. Dalam keadaan keluarga dia di Mekah tidak ada lagi kabilah yang bersama-sama dengan dia. Dia tak macam Sayyidina Umar, dia ada kabilah yang ramai. Dia tak macam Sayyidina Uthman, dia ada Bani Muawiyah bersama-sama dengan dia. Tapi Hatib bin Abi Balta'ah ni, keluarga dia ke sebatang kara lah di Mekah. Jadi dia kata, dia tulis surat itu tidak lebih daripada, surat dia apa? Dia tulis, sesungguhnya Rasulullah sedang bersiap untuk berperang, dan aku rasa Rasulullah akan menyerang kota Mekah. Maka di waktu itu dia kata dia dengan harapan, kalau kata apa-apa berlaku dengan keluarga dia, adalah maknanya orang-orang musyrikin akan tolong keluarga dia di Mekah. Maka di kala itu Rasulullah tersenyum, dan disebabkan Hatib bin Abi Balta'ah ni merupakan sahabat Badar yang dosanya terampun, maka Rasulullah SAW memaafkan Hatib bin Abi Balta'ah. Maka sebenarnya lepas daripada itu, sahabat pun mula bersiap bergerak menuju ke Mekah, bergerak keluar daripada Madinah. Dan sebagian sahabat menyangka bahawa mereka dalam perjalanan Rasulullah nak bawa mereka menyerang kota Taif. Sebab mereka memang tahu, kalau kita baca dalam sejarah, disebut bahawa orang Taif sedang mempersiapkan tentera. Dikisahkan orang Taif sedang menyiapkan manjanik. Manjanik ni lastik besar yang nak buat melontar batu yang sekali dengan minyak, yang mana boleh menyebabkan kebakaran dan kerosakan yang besar. Maka bila mana mereka keluar daripada Madinah, sebagian sahabat menyangka mereka nak pergi ke Taif, sehinggalah mereka sampai di satu tempat. Rasulullah membelok, menghalakan tenteranya, tentera Islam menuju ke Mekah. Barulah mereka tahu bahawa mereka sebenarnya, Rasulullah SAW sebenarnya nak bawa mereka semua menuju ke kota Makkah. Dan selepas daripada itu, sampailah Rasulullah SAW dan para sahabat ke Hudaybiyah, tempat yang sama berlakunya perjanjian Hudaybiyah 2 tahun sebelum itu. Tempat yang pertama berlakunya Bai'atul Ridwan 2 tahun sebelum itu. Dan bila mana sampai di situ, maka Rasulullah SAW pun berhenti dan memerintahkan para sahabat untuk memasang kemah sebelum mereka masuk ke kota Makkah. Pada masa yang sama, pada hari ketibaan Rasulullah SAW di Hudaybiyah bersama dengan sahabat, Sayyidina Abbas, bapa saudara Rasulullah SAW, Abbas bin Abdul Muttalib, sedang bersiap nak bergerak ke Madinah, nak berhijrah ke Madinah. Kemudiannya bila mana Sayyidina Abbas keluar daripada Mekah, dia bertembung dengan Rasulullah SAW yang berada di Hudaybiyah. Maka Sayyidina Abbas bergabung dengan Rasulullah SAW. Dan selepas daripada itu, Rasulullah sebut bahawa hijrah Sayyidina Abbas merupakan hijrah yang terakhir. Tidak ada lagi hijrah selepas daripada hijrah Sayyidina Abbas. Maknanya sebab Rasulullah tahu dah selepasnya akan berlaku Fathu Makkah, tidak ada lagi cabaran seperti mana para sahabat lalui sebelum daripada apa yang mereka lalui sebelum-sebelum itu. Tak ada lagi ancaman
siksaan daripada orang Mekah terhadap orang-orang sahabat-sahabat yang memeluk Islam. Tak ada lagi kebimbangan bahawa sahabat-sahabat yang masuk Islam akan disiksa dan sebagainya. Jadi para sahabat pun mula bersiap berkhemah di Hudaybiyah. Sebelum kemudiannya Rasulullah SAW sekali lagi menghantar sahabat Sayyidina Uthman Ibn Affan masuk ke kota Makkah untuk bertemu dengan Abu Sufyan yang merupakan raja di Makkah pada ketika itu. InsyaAllah kita dah pun sampai ke Hudaybiyah. InsyaAllah kita akan bermiqat di Hudaybiyah. Sekejap lagi kita akan sampai. Kita akan berhenti di Hudaybiyah. InsyaAllah kita akan tengok tempat di mana berlakunya perjanjian Bai'atul Ridwan, perjanjian setia Bai'atul Ridwan di belakang daripada Masjid Hudaybiyah yang ada pada hari ini. Dan insyaAllah kita akan tengok, kita akan buat pengesahan tentang peristiwa Bai'atul Ridwan insyaAllah di tempat tersebut.